Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak buat ulang kaji topik tambah pecahan. Ingat lagi tak macam mana nak menambah dua atau lebih pecahan? Kalau tak ingat, tak apa. Jom kita belajar. Jom kita buat ulang kaji tambah pecahan. Okey, untuk tambah pecahan, cikgu nak kamu ingat betul-betul perkara berikut. Ini adalah langkah-langkah macam mana kita nak tambah pecahan. Okey, langkah yang pertama, pastikan penyebut dia sama. Yang mana satu penyebut? Penyebut dia adalah nombor yang di bawah. Okey, kalau kamu perhatikan soalan ni, kamu nampak 1/8 tambah 5/8. Jadi penyebut dia adalah 8. Dua-dua penyebut adalah sama. Okey, lagi satu, 4/7 tambah 2, 6/7. Ini pun sama. Penyebut dia adalah 7. Okey, itu adalah langkah pertama. Okey, langkah kedua. Jika penyebutnya tak sama, kenalah samakan dulu. Okey, macam mana rupa penyebut yang tak sama? Okey, kita tengok ni. Inilah contoh dia. 1/3 tambah 5/6. Penyebut dia ini adalah 3 dan ini adalah 6. Dua-dua penyebut dia tak sama, jadi kamu tak boleh tambah dulu. Kamu kena bagi dia sama dulu. Nanti kita akan belajar macam mana nak samakan penyebutnya. Okey, contoh seterusnya adalah 1/3/5 tambah 1/2/4. Tengok dia punya penyebut. Yang ini 5, yang ini 4. Jadi dua-dua tak sama. Jadi tak boleh tambah dulu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, setelah kamu menambah, kamu kena pastikan jawapan mesti dalam bentuk pecahan wajar. Ya. Dan dalam bentuk pecahan termudah. Okay, bila kamu dah tambah semua, pastikan dia adalah pecahan wajar dan bentuk termudah. Apa itu pecahan wajar? Pecahan wajar ni adalah di mana dia punya pengangka lebih kecil daripada penyebut. Maksud dia, nombor atas lebih kecil daripada nombor bawah. Ini adalah pecahan wajar. Jawapan kamu mesti dalam bentuk pecahan wajar. Okey. Pecahan tak wajar pula macam mana? Pecahan tak wajar ni, nombor atas lagi besar daripada nombor bawah. Ini tak wajar Ini contoh dia. Okey. Okey, baik. Apa pula dalam bentuk termudah? Bentuk termudah ni contoh dia macam ni. Okey, kamu ada pecahan 5/10. 5/10 ni bukan dalam bentuk termudah. Jadi kamu kena permudahkan dahulu. Ya, bila kamu permudahkan, jawapan kamu akan dapat 1/2. Okey, macam mana cara nak permudahkan? Nanti cikgu akan ajar. Okey, kita tengok contoh yang pertama, iaitu 3/10 tambah 2/10. Okey, untuk menyelesaikan soalan ni, kamu kena berpandu kepada langkah yang cikgu cakap tadi. Ya, iaitu langkah yang pertama, kamu kena pastikan penyebut adalah sama. Jika penyebut dah sama, kamu boleh terus tambah. Okey, kita tengok pada contoh soalan ni. Penyebutnya dua-dua adalah 10. Jadi di sini penyebut dia adalah sama. Bila dah sama, kamu boleh tambah terus nombor yang di atas. Jadi bila kamu tambah, dia akan jadi 2/4/10. Okey. Kita pergi kepada langkah yang kedua tadi dah tak ada sebab kita terus ke soal langkah pertama. Kemudian langkah ketiga, selesai menambah, pastikan jawapan adalah pecahan wajar. Okey, kamu dah tambah tadi, kamu kena pastikan jawapan ini adalah pecahan wajar. Betul tak pecahan wajar? Pecahan wajar tadi, nombor atas lebih kecil daripada nombor bawah. Okey, betul. Dan kemudian, jawapan kamu mestilah dalam bentuk termudah. Adakah jawapan kamu dalam bentuk termudah? Kita tengok pecahan ni saja. Yang dua ni tak perlu tengok. Kita tengok 4/10. 4/10 ni boleh tak kita permudahkan? Macam mana kita nak tahu dia boleh permudahkan ataupun tidak? Kita tengok ni macam mana cara untuk permudahkan. Okey, baik. Cara yang paling mudah adalah dengan membuat sifil. Kamu kena cari
4 dengan 10 berada dalam sifir mana? Okay, jadi dekat sini cikgu jumpa 4 dengan 10 berada dalam sifir 2. Jadi kamu tengok sifir 2, kamu tengok ada 4, ada 10. Jadi kamu akan nampak yang apabila 4 dibahagi dengan 2, kamu akan memperolehi 2. Jadi 2 ini, itulah kamu tulis di sini. Okay? Dan 10 dibahagikan dengan 2, kamu akan dapat 5. Jadi 5 itu kamu tulis di bawah. Jadi di sini maksud dia bila dipermudahkan 4 bahagi 2, 4 bahagi 2 dapat 2. Itulah dia jawapan dekat atas ni. Kemudian 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi 10 akan jadi 5, 4 akan jadi 2. Jadi inilah jawapan dalam bentuk termudah. Ya, di mana pecahan ni saja kamu kena permudahkan. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. 6/7 tambah 1, 2/5. Okey, ingat lagi cikgu cakap tadi, untuk selesaikan soalan ini, kamu perlulah berpandu kepada langkah-langkah yang cikgu sebut tadi. Iaitu langkah yang pertama adalah pastikan penyebut adalah sama. Jika sama, terus tambah. Jika penyebut tidak sama, mestilah samakan dahulu. Jadi, kamu tengok langkah pertama ni, tak betul lah Jadi kita tengok langkah yang kedua. Jika penyebut tidak sama. Okey, ni penyebut tidak sama. 1, 7, 1 lagi 5. Kita kena samakan dia dua-dua dulu. Macam mana nak samakan? Okey, kita tengok Cara yang paling mudah adalah dengan membuat sifir 7 dan sifir 5. Okey, kamu tengok ni. Bila kamu buat sifir 7 dan sifir 5, kamu cari antara sifir 7 dengan sifir 5 yang mana yang mempunyai nilai yang sama, hasil darab yang sama. Jadi cikgu dah jumpa ni, 35 dengan 35. Dua-dua hasil dia adalah sama. Okey? Kalau kamu jumpa lagi dekat bawah ni, kamu jumpa lagi nombor yang mungkin akan sama lagi, kamu pilih yang paling atas. So inilah kita jumpa yang ni 35 dan 35. Okey, apa nak dibuat dengan 35? Kamu tengok ni, 35 ni bermaksud sifir 7 ni kamu mesti darabkan dengan 5. 7 ni kamu darabkan dengan 5 untuk dapat 35. Tapi syarat dia, bila kamu darab di bawah, di atas pun kamu kena darab. Atas dengan bawah kena darab dua-dua, kena darab dengan 5. Itu syarat dia. Okey? Sebab kita dah tengok sifir 7 kena darab dengan 5. Okey. Yang sifir 5 pula kena darab dengan 7. Jadi atas dengan bawah mesti didarabkan dengan 7. Okey? Okey. Jadi apa hasil dia? Okey, kalau kamu tengok 6 darab 5 adalah 30. 7 darab 5 35. Tambah dengan 2 darab 7, 14. 5 darab 7, 35. Dan ini adalah 1. Jadi sekarang ni penyebut dia dah sama. Dua-dua dah sama. Bila dah sama, barulah kamu boleh jumlahkan. Tambahkan nilai yang di atas. Jadi hasil tambah adalah 144/35. Selepas kamu tambah, kita balik kepada langkah yang ketiga. Selepas menambah, pastikan jawapan adalah pecahan wajar. Okey, kamu tengok sekarang ni jawapan kamu. Adakah pecahan wajar? Tidak, sebab nombor di atas lebih besar daripada nombor di bawah. Jadi disebabkan dia adalah pecahan tak wajar, kamu kena tukar dia menjadi pecahan wajar dahulu. Macam mana cara nak menukar dia? Dia ada cara. Cara nak menukar dia. Okey, cara dia kamu tengok ni. Okey, maksudnya 44/35 ni sama maksud dia dengan 44 bahagi 35. Jadi kamu buatlah bahagi 44 bahagi 35. Okey. Okey, bermaksud kamu perlu buat sifir 35. Okey, jadi cikgu buat 1 darab 35 sama dengan 35. Okey. 2 darab 35 sama dengan 70. Okey, cikgu stop sampai 70 je. Kenapa? Sebab soalan dia 44 kurang daripada 70. Jadi cikgu tak teruskan sifir. Okay, jadi kamu buat 44 bahagi 35 adalah 1. 35 kamu tolak. Ini adalah
operasi bahagi. Jadi macam mana cara nak tulis jawapan? Okay, kamu tengok, kamu ambil dulu nombor di atas jawapan ni 1 sebagai 1 besar ni, 1 nombor bulat. 9 sebagai pengangka dan penyebut dia adalah 35. Okay, tulis di bawah. Okay. Ini bermaksud 44 bahagi 35 kamu akan dapat 19/35. Ya? Jadi apa yang kamu nak kena buat di sini, kamu tulis balik. Tengok. Jadi 1 yang ini tadi adalah ini. Okey, tambah dengan 44/35 ni dah jadi 19/35. Okey, jadi kamu boleh tambahkan dua-dua ni akan dapat 29/35. Okey, syarat pertama dah lepas. Dia adalah pecahan wajar. Sekarang ni pecahan ni adalah pecahan wajar. Kemudian kita tengok syarat yang kedua. Adakah dalam bentuk termudah? Okey, jadi kamu kena cek dekat dalam sifir. Dekat dalam sifir mana yang ada 9 dan 35. Kamu tengoklah sifir. Mana yang ada 9 dan 35. Mana-mana sifir. Okey, jadi cikgu dah cek dah bahawa 9/35 ini tiada dalam mana-mana sifir yang sama. Jadi bermaksud ia adalah pecahan termudah. Okey? Okey, kita tengok contoh seterusnya. 1/3 tambah 2/1/4 tambah 6. Okey, macam cikgu cakap tadi, sebelum kamu nak selesaikan, kamu kena ikut langkah-langkah yang cikgu tunjuk tadi. Iaitu yang pertama, pastikan penyebut adalah sama. Jika sama, terus tambah. Sekarang kamu tengok penyebut dia. 1 ni 3, 1 ni 4. Jadi tak sama. Tak sama, kita terus kepada langkah kedua. Jika penyebut tidak sama, mestilah samakan dahulu. Ya? Jadi ingat, cikgu cakap bila tak sama, kena samakan dahulu. Macam mana cara nak samakan? Iaitu tadi cikgu dah ajar, buat sifir. Iaitu kamu buat sifir 3 dengan sifir 4. Okey, kamu senaraikan sifir 3, kamu lihat sifir 4, kamu cari mana nilai hasil darab yang sama. Okey, kamu nampak sini ada 12, sini ada 12. Kalau kamu perhatikan dekat bawah ni pun ada juga 24, ada 24. Jadi cikgu tak ambil yang 24 ni, cikgu akan ambil nombor yang paling atas. Ya? Okey, jadi sekarang kamu dah nampak dah. Sifir 3 ni kamu kena darab dengan 4. Sifir 4 kamu kena darab dengan 3. Jadi kamu tulis kat sini lah. Okey. Atas dengan bawah mesti darab nombor yang sama. Sifir 3 darab dengan 4. Sifir 4 darab dengan 3. Jadi kat mana nak tengok sifir tu yang ni lah. Ni. Ni sifir 3. Bila sifir 3 bermaksud kamu kena darab dengan 4. Ini sifir 4. Ini sifir 4 bermaksud kamu kena darab dengan 3. Ini sifir 4, ini sifir 3. Okey? Okey, tengok hasil dia. Kamu akan dapat 1 darab 4 sama dengan 4. 3 darab 4 sama dengan 12. Tambah dengan 1 darab 3 dapat 3. 4 darab 3 dapat 12. Jadi kamu ada 2, 3/12 tambah dengan 6. Okey? Kemudian, sekarang ni kamu tengok dia punya penyebut dah sama. Dua-dua dah 12. Jadi kamu boleh terus tambah. Ya, bila kamu tambah nombor yang di atas. Nombor bulat ni, 2 dengan 6 ni kamu pun boleh tambah juga. Ya. Okey, jadi hasil dia kamu akan dapat 87/12. Lepas selesai menambah, pastikan jawapan adalah pecahan wajar. Okey, kamu tengok kamu punya jawapan adakah pecahan wajar? Ya, kerana nombor di atas lebih kecil daripada nombor di bawah. Ya. Okey, jadi dia adalah pecahan wajar. Okey, kita tengok dulu dia punya ni dalam bentuk termudah. Adakah nombor ini dalam bentuk termudah? Okey, kalau diperhatikan, kamu cari dalam sifir, 7 dengan 12 tidak ada dalam mana-mana sifir yang sama. Jadi ini bermaksud pecahan ini adalah pecahan termudah. Dah tak boleh dipermudahkan lagi dah. Inilah yang paling termudah. Itu maksud saya. Okey. Okey, kita cuba soalan seterusnya. Kali ni pecahan ni ada 3 ya. Okey, 1 1/2 tambah 3 1/5 tambah 1 3/4. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita ikut langkah-langkah yang
kita bincangkan tadi. Iaitu yang pertama, pastikan penyebut sama. Jika sama, terus tambah. Kalau kamu perhatikan soalan ini, ketiga-tiga penyebut adalah tidak sama. Jadi, kita kenalah samakan dahulu. Nak samakan, langkah paling mudah kita buat sifir. Disebabkan ni ada 3 pecahan, kita buat ketiga-tiga sifir tersebut. Sifir 2, sifir 5, sifir 4. Jadi, kita cari mana yang sama. Ya. So, dalam sifir 2 ni, selalunya kita buat sifir sampai 9 darab 2 kan. Jadi, ini cikgu tambah lagi 10 darab 2 kerana apabila diperhatikan, kita tak jumpa 20 tu. Nak jumpa 20, kita kena tambah lagi. Ya. Okey, macam itulah seterusnya langkah kita. Kita perhatikan yang sama. Jadi, cikgu dah jumpa kat sini, ketiga-tiga adalah 20. Okey, jadi yang kita perlu buat, okey, penyebut ni, sifir 2 kamu kena darab 10, atas pun darab 10. Sifir 5 kamu darab 4, atas pun darab 4. Sifir 4 kamu darab dengan 5, atas pun darab dengan 5. Okey, kita tengok hasil dia. Inilah hasil dia. 10 per 20 tambah 3, 4 per 20 tambah 1, 15 per 20. Jadi sekarang ni, penyebut ketiga-tiga dah sama. Bila dah sama, kita boleh tambahkan yang atas, kita tambah yang atas. Yang nombor bulat ni kita tambah kod nombor bulat. Okay, jadi hasil dia adalah 529 per 20. Kemudian, selesai menambah, kita balik kepada langkah tadi. Selesai menambah, pastikan jawapan adalah pecahan wajar. Jadi kamu tengok, kamu punya jawapan adakah ini adalah pecahan wajar? Tidak, sebab nombor yang di atas lebih besar daripada nombor di bawah. Jadi jika dia adalah pecahan tak wajar, maka kamu kena tukarkan dulu menjadi pecahan wajar. Macam mana cara nak tukar? Okey, kamu tengok video ini. Okay, macam cikgu cakap tadi, 29 per 20 membawa maksud 29 bahagi 20. Jadi kamu bahagilah dulu. 29 bahagi 20. Okey. Okey, ini bermaksud kamu akan menggunakan sifir 20. Jadi kamu buat sifir 20. 1 darab 20 sama dengan 20. Okey, 2 darab 20 sama dengan 40. Okey, jadi cikgu stop sampai 2 darab 20. Kerana soalan kamu 29 saja, tak lebih daripada 40. Jadi kita bahagi 29 bahagi 20 adalah 1 ya. Okey, bagi dia 9. Jadi hasil dia adalah 1, 9 per 20. Okey, jadi hasil dia dekat sini iaitu 5 yang tadi ni kamu tulis balik 5. Jadi tambah dengan 29 per 20 ni dah jadi 19 per 20. Ya. Okey, kemudian hasil dia adalah 69 per 20. Okey, selesai kamu tukarkan pecahan wajar, kita tengok syarat yang seterusnya. Mestilah dalam bentuk termudah. Okay, sekarang kamu kena tengok 9 per 20 ni dalam bentuk termudah ataupun tidak. Jadi cara dia, kamu kena cari dalam sifir. Antara banyak-banyak sifir tersebut, kamu cari yang mana dalam sifir tersebut dia ada 9 dan 20 dalam satu sifir. Jadi, cikgu dah tengok dan cikgu dah perhatikan bahawa 9 per 20 tiada dalam mana-mana sifir yang sama. Jadi, ini adalah pecahan termudah. So, inilah jawapan kamu. Okey, cikgu harap kamu dah faham apa yang cikgu ajar tadi. Jadi, cikgu nak sekarang ni kamu cuba soalan ini. Kamu buat soalan ini ikut langkah-langkah yang cikgu ajar tadi. Dan bila dah selesai, jangan lupa hantar tugasan ini. Okey? Selamat mencuba.